punca bengkak susu dan cara mengatasi daripada kena bengkak susu. First kali adalah ibu tu lambat nak mulakan penyusuan. Macam mana? Contohnya ibu dah lepas delivered kan, especially ibu-ibu yang beranak hospital, yang non-breastfeeding hospital, dia lambat mulakan penyusuan sebab dia terlalu dimomokkan dengan kata susu tak keluar kan. So dia pun lambat mulakan penyusuan. So dalam hari kedua, ketiga, tiba-tiba breast dia rasa macam berdenyut-denyut. Lepas tu dia kata, nak angkat tangan sakit, nak kepit tangan pun sakit. Itu dah berlakunya punca-punca bengkak susu tu. Lambat memulakan penyusuan. Maksudnya saluran susu dia ni tak aktif lah. Stuck aja kat situ. Berlakunya bengkak susu adalah oversupply. Tahu tak oversupply tu apa? Susu yang berlebihan. Maksudnya dia selalunya terjadi untuk mamis-mamis yang dia memang semula jadi memang oversupply. Ada yang oversupply ni disebabkan dia buat sendiri. Ada yang oversupply ni sebab dia semula jadi juga. Ada yang oversupply ni sebab dia pump terlalu kerap. Pump terlalu kerap, ikut. Mungkin dia epimam ke apa ke kan. Tu boleh berlakunya bengkak susu juga. Pemilihan corong breast pump yang salah. Okey, kita punya puting ni berbeza, tak semua sama. So sebelum nak beli breast pump, kena ukur dulu saiz corong baru beli. Okey, kadang-kadang ada dekat kedai yang breast pump yang dia dah sediakan ruler untuk ukur saiz nipple, and then baru dia suggest you all untuk beli corong yang sesuai lah. Ya betul, corong yang salah memainkan peranan akan berlakunya bengkak susu. Lagi satu, bila corong breast pump salah, okey, so susu tak keluar semua. Dia akan sebab tu ibu akan cakap, breast pump ni tak best lah, susu keluar sikit lah, macam itu. Sebenarnya dia salah pilih corong. Itulah yang menyebabkan susu tak keluar, susu tersumbat dan boleh berlakunya bengkak susu. Teknik penyusuan yang salah. Okey, ibu tu dia tak pandai pegang baby ketika breastfeeding. Macam mana cara pegang baby yang betul. Ada ibu-ibu yang dia salah cara bila nak menyusu bayi kan. Dia pegang baby, kadang-kadang ada yang mami-mami selepas lahir dia macam kekok sikit kan. Kita tak boleh nak salahkan mami tu. Mungkin dia tak pernah tengok ataupun dia kekok kan. Okey, dia pegang baby dia, badan dia ke depan, kepala dia menghadap payudara. Itu boleh menyebabkan juga baby tu tak dapat attach dengan betul dekat bahagian areola tu. Sebab tu berlakunya bengkak susu. Sebab apa? Bila baby tak dapat attach betul-betul dekat tempat alveola tu, susu tak keluar sepenuhnya. Bila susu tak keluar sepenuhnya, berlakulah bengkak susu. Lagi satu, jadual mengepam yang salah. Selalunya untuk ibu-ibu yang bekerja lah, kita suggest 3 jam sekali atau 4 jam sekali ibu kena pump susu dia kan. Tapi disebabkan busy and then ibu tak standby untuk beli corong yang hands free ke ataupun ada di sebaliknya, dia dah delay dia punya pump. So bila dia dah delay dia punya pumping, akan berlakunya susu yang penuh dan dalam masa yang sama dia boleh jadi bengkak. Okey, itulah salah satu punca untuk ibu-ibu yang bekerja lah. Kadang-kadang ibu dia tak sempat kan, tak sempat, busy sangat. Untuk ibu-ibu yang macam kerja kat front, customer service ataupun depan front desk ataupun nurse lah especially kan, kerap berlakunya bengkak susu juga. So Kak Siti suggestkan beri wireless breast pump untuk memudahkan kerja. Tak kisahlah jenama apa yang mampu milik lah untuk you all pakai ketika bekerja. Okey, lagi satu, dah lepas pump kan, sementara kita dah habis kita punya teknik pumping tu dah pump tu dah habis kan, kita ambil lah masa dalam 1 minit atau 2 minit, kita buatkan perahan tangan kepada payudara kita supaya susu tu keluar habis. Okey, at least dalam 2 atau 3 minit you buat perahan tangan, you tarik ke belakang, you perah sikit selama 3 atau 4 minit, and then dah release tu, maksudnya dah keluarlah semua susu you tu, itu pun dah cukup. Tiada penyusuan pada waktu malam. Waktu malam dia bagi baby dia pakai botol susu sebab dia tak nak bangun malam kan. So bila waktu malam tak ada penyusuan, susu tu stuck lah kat situ. Sebab tu berlakunya juga
bengkak susu. Sebab waktu malam kan, bila general pun bila kita tidur kan, yang kita makan siang tadi, badan kita merembeskan semua nutrisi-nutrisi ke seluruh badan kan. Sama juga dengan susu. Susu akan lebih pekat pada waktu malam. Sebab tu digalakkan menyusu pada waktu malam daripada you bagi botol susu dekat baby. Better breastfeed baby waktu malam, sebab waktu malam susu kita lebih pekat dan lebih banyak. Tidak mengosongkan payudara lah, macam Kak Siti cakap lah tadi. Lepas you buat pumping, at least ambil 3 atau 4 minit untuk kosongkan payudara, untuk betul-betul payudara tu lembik. Kalau you nak tahu payudara you kosong ke tak, pastikan lepas you pump ataupun you mamet, payudara you dia lembut. Bila dia lembut maksudnya dia dah kosong lah. Okey, so bila dah kosong, so hormon prolaktin akan supply lagi banyak dekat you punya breast lah. Alright. Okey, kalau tak kosongkan payudara kan, macam ala nak cepat lah, tak sempat lah, biar lama-lama nanti dia boleh jadi bengkak susu dan end up boleh kena mastitis. Okey, ibu tu dia dah bengkak susu kan, dah bengkak sangat kan, and then badan dia rasa tak selesa, rasa sakit sangat. Okey, benda yang paling penting sekali, first kali makan Panadol dulu. Okey, untuk riliskan you punya demam, untuk riliskan you punya sakit lah, you makan Panadol dulu. Lepas makan Panadol, kita akan rasa selesa sikit kan, minum air masak banyak sikit. Kemudian mandi dalam shower yang panas. Mandikanlah dekat bahagian breast tu, sambil mandikan, and then you akan rasa macam sedikit kebas. First kali kosongkan dulu areola ni. Macam mana nak kosongkan areola ni? You tadi dah mandi air panas kan? So you ambil 2 jari ni, dekat bahagian hitam yang besar ni, ambil 2 jari dekat bahagian selari tepi ni, tarik ke belakang, lepas tu you perah. Bila dah kosong bahagian ni, dah lembut sikit, terus bagi baby direct feeding, lagi bagus. Okey, sebenarnya direct feeding lagi bagus daripada pump lah, sebab pump dia akan keluarkan susu yang dekat depan ni je, dia tak keluarkan susu sampai belakang. Okey, kena ingat hisapan bayi 2 kali lebih kuat daripada hisapan breast pump. So mamis kosongkan dulu bahagian hitam yang besar ni, bila dah lembut terus bagi baby direct feeding. Okey, kalau you pakai breast pump, dah kosongkan bahagian hitam yang besar ni, teruslah pump susu you. And then sambil pump tu buatlah urutan membulat supaya dia punya saluran tu release perlahan-lahan. Okey, so bengkak susu ni dia tak ambil masa yang sekejap untuk release. So you kena fokus terhadap payudara you sahaja untuk dia release. Kalau contohnya breast tu bengkak yang you rasa tak tahan sangat, makan Panadol pun tak tahan kan, so ambil cool packs yang tadi, macam towel suam ke ataupun air panas kan tadi, tak dekat dalam towel you, ataupun kalau you ada cool pack dekat rumah tu, ambil cool pack tu letakkan dekat bahagian yang sakit tadi, letak bagi dia kebas dulu. And then bila dia dah kebas, awak dah rasa okey, dah tak sakit kan, barulah awak ambil tuala panas ke, ataupun awak nak mandi shower panas ke pun boleh. And then dalam masa awak mandi shower panas tu, awak buatlah urutan membulat pakai 3 jari. Kalau breast kecil pakai 2 jari lah, kalau breast besar pakai 3 jari. Buat perlahan-lahan, jangan tonyo kuat-kuat. Bila awak tekan kuat-kuat akan lagi sakit. So pakai 2 jari, buat perlahan-lahan, ikut keselesaan awak. Untuk bengkak susu ni, macam ni kan, korang tengok dekat tangan Kak Siti ni, colour orange ni, tak tahu apa dia kan. Ini nama dia lactation massager. Ini kaedah gegaran vibration lah. Contohnya kadang-kadang ibu kan, dia nak pakai tangan pun dia rasa sakit. Betul, bila kita bengkak susu kan, kita nak urut pakai tangan kita sendiri pun kita tak mampu sebab terlalu sakit. Okey, so kita gunakanlah kaedah lain. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang mamis kan, dia tak mampu nak panggil orang urut, ataupun time tu orang tu tak free ke apa ke kan, boleh pakai lactation massager ni. Lactation massager ni boleh cari kat Shopee, type lactation massager, apa jenama pun boleh beli, tak kisah. Okey, macam Kak Siti punya ni, Kak Siti ada 2 button. 2 button tu apa? Macam dekat bahagian dia punya yang power ni adalah untuk dia punya vibration lah. Vibration dia ada 5 vibration. Yang atas ni adalah untuk warm. So lactation massager ni memang sangat best lah. Dia ada massage and dia ada warming sekali. So tak payahlah Kak Siti nak letak yang panas ni sekali urut breast kan, tak payah. Sebab dia dah ada warm sekali kat sini. Okey, contohnya kan, lagi satu dia waterproof. Dia waterproof, dia rechargeable.
Okey, Kak Siti dah buka dah kan, dia dah vibrate kan. Kat mana yang Kak Siti rasa dia macam berketul-ketul tu, Kak Siti letaklah lactation massager ni. Pakai baby oil ke apa oil ke kan, oil yang macam you rasa tak panas. Letak sapu dulu kat breast tu oil, and then pakai lactation massager ni, buatlah macam ni ataupun buat membulat macam ni. Sambil pump you nak letak you punya lactation massager dekat area-area yang you rasa berketul pun tak ada masalah. It's okay. Kalau ada pun boleh, kalau tak ada pun boleh. Ada mamis yang beli, ada mamis tak beli. It depends. Boleh je lactation massager ni sebagai aksesoris tambahan dan untuk mamis untuk riliskan bengkak susu. Dalam masa yang sama, lactation massager ni pun boleh buat reproduce susu banyak juga pun boleh buat. Dia menyebabkan salah satu rangsangan jugalah kepada ibu. So, itulah cara-cara macam mana kita nak riliskan bengkak susu dan macam mana kita nak avoid dari bengkak susu.